اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا أسعد رسول الله، السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا أئمة العلماء العاملين، السلام عليكم يا شيخنا، السلام عليكم يا أستاذنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebelum kita mulakan ceramah sempena Isra' wal Mi'raj pada malam ini, kita sama-sama mendengar alunan qasidah insya-Allah secara ringkas yang akan dialunkan oleh Ahmad Syirazi insya-Allah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شهيد الله 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 ما لنا المولى سوى الله 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 ما لنا المولى سوى الله كلما ولا يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه ولا يا عبدي أنا الله فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فكري واضطراري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي الله 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 ما لنا المولى سوى الله 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 ما لنا المولى سوى الله كلما ناديت ياه ولا يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه ولا يا عبدي أنا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal awliya wasyuhada'i was salihin wa ila sadatina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila baqiyatis sahabati Rasulillah ajma'in wa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat syai'ul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma muallim Sulaiman alimna, Allahumma mufahim Ibrahim fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kulan atayna wa hukman wa ilman wa sakharna ma'ad Dawud al-jibal yusabbihna wa tayra wa lana wa kunna fa'ilina. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rabbi Musa wa Harun, Ya Rabbi Ibrahim, Ya Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna binuril fahmi warzuqna ilma wal hikmata wal amala bihaqqi isma'ika ya karim ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang dimuliakan, yang dirahmati ayah-ayah anda, ibu-ibu anda, sidang jemaah, para sahabat, mudah-mudahan kita semua sentiasa berada di dalam naungan rahmat, keberkatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada malam ini dengan izin, aturan dan kehendak serta pilihan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masih lagi dipanjangkan usia kita berada dalam nikmat iman dan Islam. Masih lagi diberikan kepada kita kesihatan yang baik, kekuatan yang baik. Dipilih kita untuk sama-sama kita dapat beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebaik-baik manfaat dan kefahaman kepada kita tentang iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan sentiasa lidah kita dibasahi dengan berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak-banyak selawat. Mudah-mudahan keberkatan selawat itu memberikan kepada kita syafaat bersama-sama kita dihimpunkan dengan junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan kita mudah-mudahan ke dalam syurga Allah tanpa hisab dengan berkat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dimuliakan dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertemuan kita pada malam ini insya-Allah berkaitan dengan ceramah Isra dan Mi'raj, iaitu yang kita nak kaitkan dengan tajuk kita solat dan kaitannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ataupun senang mudah untuk kita kata, apa kaitan solat dengan Isra dan Mi'raj? Nah, apa kaitannya? Muslimin muslimat yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan perjalanan itu tidak ada seorang pun yang pernah melalui perjalanan tersebut melainkan hamba-Nya yang terpilih, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Isra artinya perjalanan Nabi daripada Baitullahil Haram, Makkah ke Baitul Maqdis. Itu Isra. Mi'raj daripada Baitul Maqdis, Nabi SAW naik ke langit. Itu Mi'raj. Daripada pijak satu, seumpama kata pijak satu anak tangga, kemudian terus sampai ke langit yang pertama. Kemudian melepasi langit yang pertama dengan soal jawab oleh malaikat yang menjaga pintu langit yang pertama. Setelah lepas pintu langit yang pertama, naik saja pada satu anak tangga, terus langit yang kedua. Kemudian ditahan dan ditanya oleh malaikat yang menjaga pintu langit yang kedua. Lalu setelah lepas persoalan yang disoalkan oleh malaikat yang menjaga pintu langit yang kedua, maka pijak satu anak tangga dan terus langit yang ketiga. Begitulah sehingga ke Sidratul Muntaha. Secara ringkasnya, Isra dan Mi'raj. Isra, perjalanan Nabi SAW daripada Baitullahil Haram Mekah kepada sehingga ke Baitul Maqdis. Dan perjalanan tersebut iaitu yang mengguna kenderaan yang dinamakan, kenderaan tersebut iaitu Buraq. Buraq. Bukan Buraq oil, bukan. Buraq oil lain. Laju Buraq ni. Siapa pakai minyak Buraq oil, jaga-jaga, takut tak ada nak berhenti. Laju no. Jadi Buraq ni kenderaan yang saya nak ambil juga di sini. Kemudian kita ambil dalil. Kemudian kita akan kaitkan dengan solat. Sebab Isra Mi'raj tidak lepas daripada sejarah yang disebut sebagai mukjizat. Kita ambil daripada awal sedikit. Kenderaan yang bernama Buraq yang membawa Nabi SAW adalah kenderaan yang paling pantas, yang lagi pantas daripada perjalanan malaikat, pergerakan malaikat. Malaikat satu jisim yang dibangsakan cahaya. Pergerakan cahaya yang ada pada kita, kelajuannya tak cukup kuat. Tak cukup kuat, kena dapat ke depan. Itu je dah, dapat ke depan dah. Dapat ke depan tak payah pakai map, tak apa dah. Perjalanan cahaya yang ada ni pun sudah cukup pantas. Saya tak cerita detail berapa tempoh masa dia, berapa saat kelajuan dia. Malaikat adalah makhluk yang daripada cahaya lebih pantas daripada cahaya atas dunia ni. Tetapi bila mana kata Buraq, binatang yang menjadi tunggangan bagi Nabi SAW, bila digunakan sebagai kenderaan yang bawa Nabi SAW, pantasnya lebih pantas daripada malaikat. Okey, itu dari sudut makhluk Allah Ta'ala, pergerakan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, muslimin, muslimat yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Isra Nabi SAW daripada Baitul Haram ke Baitul Maqdis, itu perjalanan namakan Isra. Wal Mi'raj, Mi'raj diistilahkan, dimaknakan dengan tangga. Naik satu tanak tangga, naik. Macam kita pergi supermarket kan, tu kita pijak satu anak tangga sampai tingkat satu, betul? Bangunan ada 10, mika sampai ke atas tingkat yang ke-10, berapa anak tangga? Cikgu Yus, berapa anak tangga? Bangunan 10 tingkat, setiap tingkat ada eskalator. Berapa anak tangga sampai ke atas? Ni bukan teka-teki. 10 ya. Tidak. Boleh terima akhir tak? Boleh terima akhir. Oh, mana mau 10 tingkat, 10 anak tangga je sampai. Apa tak maunya? Pijak satu anak tangga sampai tingkat yang pertama. Yang tu kita yang lemah ni, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni yang kita nak kaitkan. Allah Ta'ala memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin, muslimat yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil perjalanan Isra dan Mi'raj. Tadi saya sebut secara ringkas gambaran perjalanan
kenderaan, kepantasan secara ringkas pergerakan Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra' dan Mi'raj, peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah peristiwa mukjizat, adalah peristiwa yang disebut salah satu daripada mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti mukjizat? Mukjizat ini iaitu menjadi dalil bahawa seseorang itu adalah rasul. Itu mukjizat. Mukjizat itu sendiri adalah menjadi dalil bahawa seseorang itu adalah rasul. Kalau rasul, Allah Ta'ala beri padanya mukjizat. Kalau dia ada mukjizat dengan kehendak izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia adalah rasul. Maka antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan Isra' dan Mi'raj. Antara mukjizat Nabi yang masih kekal sampai sekarang adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu mukjizat Nabi yang kekal sampai sekarang, sampai kiamat. Tidak ada seorang pun yang boleh mengubah Al-Quran. Tidak akan ada seorang yang mampu mengubah, menambah, mengurangkan satu daripada huruf Al-Quran, berhujah dengan ayat-ayat Al-Quran untuk lawan balik Al-Quran dengan hujah-hujah sendiri untuk lawan. Tak akan ada boleh. Allah Ta'ala pelihara. Dia mukjizat agung Nabi. Muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil bahawasanya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Isra' dan Mi'raj disebut dalam surah Isra' ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut hamba. Maha suci Allah Taala. Yang pertama, Allah Taala memuji dirinya dengan mensucikan dirinya, iaitu dengan erti kata lain, tidak ada perkara yang lemah pada Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak ada perkara syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi, maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hamba-Nya. Siapa hamba-Nya? Yang pertama tadi dalam ayat ini kita ambil, iaitu Allah Ta'ala mensucikan dirinya. Ini dalam arti kata lain, tidak ada perkara syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala mampu, berkuasa. Tidak ada perkara yang boleh melemahkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat. Kemudian Allah Ta'ala memperjalankan hamba-Nya. Siapakah hamba-Nya? Hamba-Nya itu iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba adalah satu title, satu gelaran yang paling mulia, paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia yang layak digelar hamba? Yang Allah Taala berikan gelaran tersebut kepada hamba-Nya, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun ambil gelaran tu, betul tak? Betul tak nak? Kita ambil gelaran tu. Mika ni siapa? Teman ni hamba Allah. Ada. Tulis dekat apa, buka puasa kan, Ramadan kan, collection tu tulis hamba Allah Ta'ala. Nombor telefon pun tak tulis, mangkau nak cari. Jenuh nak ngumpul udah siapa pula ni, turn siapa. Rupa-rupanya tuan ni yang nak ambil tarikh hari tu pun dia terlupa. Siapa hamba Allah Ta'ala ni? Aku dah cuk dah ni. Rupa dia sendiri pun tak ingat yang hamba Allah Ta'ala tu dia punya teruk. Padahal dia dah cuk, bukan orang sini lah, orang kat tempat lain lah. Tak payah tulis lah hamba Allah, tulis nama. Senang orang masjid nak nelefon ke. Mika bila nak bagi duit. Ini jenuh buat pengumuman, tanya dalam grup lah, siapa hamba Allah Ta'ala ni? Siapa? Dia sendiri pun tak ngaku. Bukan aku ni. Contoh lah dah, contoh. Hamba Allah Ta'ala ni, kita beri sumbangan pun hamba Allah Ta'ala. Supaya alasan tidak riak, okey, tak ada masalah. Tetapi adakah layak kita disebut sebagai hamba Allah Ta'ala kalau sifat kita tidak bersifat dengan sifat hamba Allah Ta'ala? Cerita dia. Layaklah kita nak dikatakan kita ni hamba Allah Ta'ala kalau sifat kita ni tidak seperti sifat hamba. Siapa yang mencontohi sebagai sifat hamba? Iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlak Nabi,
dengan keadaan sungguhnya Nabi di dalam perjuangan, keadaan Nabi sungguhnya dalam beribadah, keadaan Nabi sungguhnya dalam menyampaikan dakwah, keadaan Nabi tidak pernah jemu dan sebagainya. Nabi lah lelaki yang paling baik. Rasulullah kata apa? Lelaki yang paling baik mereka yang berbuat baik kepada isterinya. Dan Nabi kata, akulah lelaki yang paling baik. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambil gelaran hamba itu supaya mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala. Muslimin yang dimuliakan, yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Isra ayat 1, iaitu aku perjalankan hamba-Ku. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila? Iaitu lailan minal masjidil haram, pada satu malam. Daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjidil Aqsa, satu malam. Kalaulah kata para ulama, kalaulah Nabi bergerak ketika dalam perjalanan Nabi itu, Nabi tersentuh daun pokok. Kalau Nabi tersentuh daun pokok dan daun pokok itu bergerak dengan sebab tersentuhnya Nabi pada daun pokok, daun pokok tu belum sempat dia berhenti, Nabi dah balik. Tu nak beritahu kata pantasnya perjalanan Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Pantasnya perjalanan Nabi ketika Isra wal Mi'raj. Muslimin, muslimat yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Iaitu pergerakan ataupun perjalanan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana boleh terjadinya sedemikian rupa? Ada di kalangan kita yang membuat kajian bahawa perjalanan yang dikatakan perjalanan pergerakan burak itu, ini dibuat kajian dari sudut sains. Eloklah muslimat renggang-renggang sikit. SOP. Patut SOP. Orang lelaki boleh ganjak ke depan. Nampak dah dekat sikit ya. Perjalanan Nabi SAW yang pantas itu dibuat kajian oleh ahli-ahli dalam bidang sains. Antaranya yang saya ambil fakta, iaitu yang buat kajian ini, iaitu Dr. Jamnu Azhar Mulkan. Dalam ceramah dia disebut Nabi SAW ni bergerak dia dengan menggunakan kenderaan yang bernama burak. Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa tadi ni, satu malam Isra, kemudian naik atas naik langit pertama, kedua dan ketiga, kemudian balik, kemudian patah balik dalam tempoh masa pantas tu. Kalau daun tu bergoyang, Nabi balik, daun tu masih lagi belum berhenti bergoyang. Makna perjalanan tu cepat. Bagaimana boleh jadi begitu? Tuan-tuan kita dengar. Bila dibuat kajian, rupa-rupanya kelajuan di atas muka bumi ini yang paling pantas kelajuan cahaya. Tidak, cikgu? Tidak. Ada kelajuan lain lagi? Tak ada tak? Kelajuan cahaya kan? Kelajuan cahaya yang paling pantas. Kita buka je lampu, pasang je suai lampu, lampu menyala sampai ke lantai. Kalau disuluh spotlight daripada bumi, kata almarhum Tuan Guru kami Dr. Harundin, kata apa? Kalau kata almarhum Tuan Guru Dr. Harundin, kalau disuluh spotlight daripada bumi ke bulan dan jarak ada satu lagi. Bumi, bulan dan jarak ada satu lagi. Kalau disuluh jarak dia, spotlight tu jarak dia 2 kali ganda itu, perjalanan cahaya 1,5 saat lebih kurang. 1,5 saat sampai jarak tu. Bukan ke bulan yang sekali ganda lagi lajunya. Tu kelajuan cahaya. Malaikat lebih pantas daripada cahaya yang ada. Faham tak? Burak lebih laju daripada malaikat. Tentu boleh nampak tu. Gambaran tu, cahaya ni pantas dah. Malaikat pergerakan lebih pantas daripada cahaya yang ada. Burak lebih pantas daripada malaikat. Sebab itulah dalam perjalanan Jibril dan Mikail juga menumpang burak dalam perjalanan tu. Pergerakan burak tadi ini lebih pantas daripada kelajuan cahaya
Maka kata Dr. Jamnul Azhar kata apa? Bila mana perjalanan tersebut lebih pantas daripada kelajuan atas bumi, maka dia melepasi daripada masa bumi, masa atas bumi. Bila dia melepasi masa bumi ini, dia masuk ke satu alam dinamakan alam barzah. Sebab tu dalam perjalanan Nabi berjumpa dengan para anbiya, para rasul alaihimus salatu wassalam. Yang kita dengar sejarah Isra' dan Mi'raj, peristiwa Isra' dan Mi'raj, mukjizat Nabi SAW, Nabi mengimamkan para anbiya. Nabi jumpa, Nabi pergi dalam keadaan jasad dan roh. Nabi pergi bukan dia roh saja, tapi Nabi pergi jasad dan roh. Dan bukan dekat Nabi pergi jasad dan roh, bahkan Nabi bergerak dalam keadaan Nabi itu juga memakai sepatu. Sebab itulah setengah daripada kalangan kita mengambil tafaul, tabaruk daripada capal Nabi dengan lakaran bentuk capal Nabi. Diletakkan di mana? Di kopiah. Diletakkan di atas. Mudah-mudahan kita ingat pada Nabi. Mudah-mudahan hinanya aku, capal Nabi pun bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula kita ni ada apa? Sehebat mana kita? Gelaran apa yang diberi pada kita? Sepandai mana kita? Tidak melebihi daripada mulianya apa-apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, muslimat yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang ni baru dia punya pembuka lah, belum lagi. Belum jalan lagi. Ikutnya belum jalan lagi. Baru dia punya panas enjin. Isra' Mi'raj ni ceritalah sampai kiamat. Syok tak habis benda ni. Dia mukjizat. Benda mukjizat ni, kita mengaji Al-Quran, mukjizat ni dia tak jemu. Kalau jemu tu makna mainan syaitan lah. Ada masalah. Dia mukjizat. Kadang-kadang lagi lama Quran, lagi seronok kita untuk baca dia. Lagi lama. Orang kata lagi season, lagi seronok tu. Dia mukjizat. Mukjizat ni satu benda yang lain daripada perkara yang adat kebiasaan. Muslimin yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perjalanan Nabi tadi ini melepasi daripada kelajuan cahaya atas bumi, masuk dia ke dalam alam, satu alam dinamakan alam barzah. Waktu Nabi bergerak pada ketika kelajuan itu, ibarat kata bumi ini masanya terhenti. Nampak tak? Masanya terhenti. Orang putih dia buat cerita karut kan. Orang putih boleh buat cerita karut. Daripada mana dia dapat cerita karut tu? Buat cerita karut daripada mana? Dia buat cerita karut ni mana? Kalau bukan daripada sumber-sumber yang mereka kaji, yang mereka dengar. Orang putih gunakan Al-Quran, kaji Al-Quran untuk buat keuntungan mereka. Mengkaji hadis-hadis Nabi untuk buat, sehingga dia berkaji tentang kisah Nabi Musa, buat cerita filem, ataupun tahun 80-an dulu buat video cerita tentang Nabi Musa sebagainya, yang membelah laut dan lari daripada Firaun. Daripada mana ambilan mereka kalau bukan daripada Al-Quran? Mereka mengambil Al-Quran, dia berkaji Al-Quran, lalu mereka ambil keuntungan daripada Al-Quran. Kita yang Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran itu ada di rumah kita, kita tidak mahu ambil ibrah, pengajaran daripada Al-Quran. Rugi kita sebagai yang dikata hamba Allah Ta'ala. Muslimin, muslimat yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka ringkasnya, perjalanan Nabi tadi ini, Isra' dan Mi'raj, Nabi naik ke langit, kemudian Nabi melalui beberapa lapis langit, kemudian menerima Nabi satu amanah, yang amanah tersebut adalah satu perkara yang paling besar. Tidak ada perkara yang difardukan kepada Nabi di langit melainkan solat. Kita nak kaitkan dengan solat. Yang kita biasa dengar, ni saya ambil secara umum. Saya tak ceritalah bagaimana lapis langit pertama apa yang Nabi jumpa, Nabi apa dan sekian Nabi apa. Secara ringkas kita nak ambil semayang tu kaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Solat adalah amalan fardu yang difardukan di langit. Jangan kata di langit tu maknanya Tuhan ada di atas. Langit tu nisbah kata benda yang pada kita ni langit tu adalah benda yang luar daripada tempat kita. Di mana? Wallahu a'lam. Jangan pula ambil dalil bahawasanya Allah Ta'ala bertempat kalau begitu. Bukan. Isra' dan Mi'raj wajib kita beriman.
kerana dia disebut dalam Al-Quran, kerana dia adalah mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ragu-ragu dengan Isra' dan Mi'raj, berhati-hati, kerana imannya goyang. Boleh jadi dia termasuk dalam kalangan orang yang tidak beriman kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan boleh tergelincir imannya. Muslimin yang dimuliakan, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka solat adalah amalan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijemput, yang dibawa Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka diberi, yang kita tahu secara umumnya diberi kepada kita Nabi SAW 50 waktu. Kemudian balik semula bertemu sehingga dikurangkan menjadi 5 waktu. Saya nak ringkaskan begini kan. Bila Nabi jumpa, bila turun jumpa para Rasul, kemudian minta pula dikurangkan sebagainya, yang kita maklum begitu kisah Isra' Mi'raj. Bila kata semayang itu diberi terus kepada Nabi SAW daripada 50 waktu sehingga jadi 5 waktu. Tetapi ganjaran solat itu tidak berkurangan. Cerita dia yang pertama, ganjaran solat itu tidak berkurangan. Kaitan solat dengan Isra' dan Mi'raj, Isra' dan Mi'raj perjalanan Nabi itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa-apa yang ada di dalam peristiwa Isra' Mi'raj, termasuk peristiwa ataupun sejarah penerimaan fardu semayang juga, adalah salah satu daripada termasuk dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Wajib kita beriman. Wajib kita beriman. Itu je. Tak boleh tukar lah. Tak boleh nak kata subuh ni lama sangat, lama sangat kita buat 2 rakaat, kita tukar buat 3 rakaat lah pula. Tak boleh. Dia bukan benda yang direka-reka. Maghrib ni pendek pasal ada kuliah maghrib, kita buat 2 rakaat lah. Tak boleh. Kita tukar lah solat subuh kepada maghrib, maghrib kepada subuh. Tak boleh. Jangan pandai-pandai nak mereka. Baik. Maka solat itu, yang pertama berkaitan dengan solat adalah dia diberi terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganjaran solat daripada 50 waktu itu sama macam mana ganjaran yang umat Nabi Muhammad SAW buat 5 waktu. Ganjaran dia sama. Sehingga sembahyang itu sendiri kelebihannya besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bukan sekadar perintahkan untuk dirikan sembahyang, bahkan perintahkan untuk ahli keluarga kita untuk mendirikan sembahyang. Tanda-tanda keimanan. Muslimin yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Solat adalah perkara yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tertegaknya Islam, tertegaknya iman dengan solat. Solat membezakan di antara orang-orang yang beriman dengan orang kafir. Solat membezakan di antara orang beriman dengan orang kafir. Artinya apa? Mereka yang solat tanda keimanan, mereka yang tidak solat tanda kekafiran. Tanda kekafiran. Tapi kita tidak menghukumkan siapa yang tidak sembahyang itu kafir. Sedangkan Nabi ada sebut, man taraka salat muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja, faqad kafara jiharan, maka dia kafir dengan nyata. Kalau ikut zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, orang yang tak sembahyang kafir. Orang yang tak sembahyang kafir. Tetapi para ulama membahaskan, membincangkan berkaitan dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Man taraka salat muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa tinggal sembahyang dengan sengaja, kafir dengan nyata. Maksud kata jadi kafir dengan nyata itu bagaimana? Mereka yang meninggalkan solat dan mereka juga menolak kewajipan solat tadi. Orang yang tinggal solat dan menolak kewajipan solat, faqad kafara jiharan. Kalau begitu, bagaimana pula orang yang meninggalkan solat tetapi tidak menolak kewajipan solat? Mereka ni disebut sebagai fasik, orang yang fasik. Fasik ni, ayah-ayah, ibu-ibu, sahabat-sahabat sedang jemaah dimuliakan rahmati Allah Ta'ala, fasik ni artinya dosa besar. Fasik ni artinya orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar yang paling utama. Dosa besar yang paling utama adalah dosa besar tinggal sembahyang.
minum arak. Orang yang minum arak masih lagi tak dihukumkan kafir. Orang yang berzina masih lagi tak dihukumkan kafir. Barang siapa berzina maka kafir dia, tak ada. Barang siapa minum arak maka kafir dia, tidak. Barang siapa yang membunuh orang maka dia kafir, tidak. Tapi Nabi sebut barang siapa yang tinggal semayang maka faqad kafara jiharan, dia kafir dengan nyata. Semayang ni perkara yang paling utama. Mereka yang meninggalkan semayang dosa besar yang paling utama. Tapi kita ni tak terasa dia dosa besar. Tak terasa tinggi semayang ni dosa besar. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau zaman-zaman dulu ni, zaman-zaman dulu ni, kalau orang-orang yang dulu kita ni, saya lah contoh, kita ni dulu ni ada tinggi semayang. Hari ni kita tak tinggi semayang dah. Kita dah imarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat program dah, kita hidupkan rumah Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dengan tangan kita dan jemaah-jemaah yang ada, imarah rumah Allah Ta'ala. Boleh datang ramai. Tapi dulu ni kita pernah tinggal semayang. Dan kita tak buat dah benda tu. Dosa tinggal semayang tersebut masih lagi kita tanggung. Kalau kita belum bertaubat dengan taubat nasuha. Belum qada, belum kita bayar hutang dengan Tuhan tentang semayang. Sampai ke mati, dosa tinggal semayang masih lagi kita galah. Tu dosa besar, dosa kecil, Allah Ta'ala mudah untuk mengampunkan hamba-Nya. Dosa kecil yang tidak sangkut dia, sabit dia dengan dosa besar. Berwuduk, gugur dosa. Berzikir, gugur dosa. Berjalan kaki datang semayang jemaah, gugur dosa. Tetapi dosa besar kena taubat dengan taubat nasuha. Dosa besar yang paling utama adalah tinggal semayang. Tapi berapa ramai di kalangan kita, ahli qaryah kita, dan kita sendiri sebenarnya tak terasa tinggal semayang ni adalah dosa besar. Sebab kita tak nampak kaitan solat dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang kewajipan solat tadi diberi Allah Ta'ala kepada baginda Nabi SAW, iaitu bukan difardukan di langit, bukan difardukan di bumi, tetapi difardukan di langit. Tak nampak keutamaan tersebut. Muslimin, muslimat yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita kerjakan. Dalam ayat yang kita bacakan berkaitan Isra' dan Mi'raj, iaitu daripada mana? Kita baca tadi, iaitu daripada perjalanan Nabi dari satu malam daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya, barakna haulahu linuriyahu, supaya kami memperlihatkan min ayatina, akan kebesaran-kebesaran kami. Saya nak kaitkan, Allah Ta'ala sebut innahu huwas sami'ul alim, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita ni buatlah macam mana, Allah Ta'ala maha mengetahui. Semua seluruh alam dalam takluk ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semayang kerana Allah Ta'ala tahu. Kita tinggal semayang dalam keadaan tersembunyi, Allah Ta'ala tahu. Kita semayang tetapi hati kita tidak semayang pun Allah Ta'ala tahu. Keadaan kita yang awam adalah kita sembahyang perlu jaga rukun-rukun sembahyang, kerana sembahyang bukan sahaja yang dikatakan sembahyang itu apa yang difardukan di langit, tetapi apa yang diajar oleh Nabi SAW tentang sembahyang ada kaitan apa yang difardukan di langit. Faham tak? Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi SAW. Sallu, semayanglah oleh kamu, kama ra'aitumuni, seperti mana kamu melihat aku semayang. Kama ra'aitumuni usalli, seperti mana kamu melihat aku semayang. Kami tak tengok apa Nabi semayang sekarang ni. Kita boleh jawab begitu tak? Nabi berkata zaman sekarang ni, macam mana kita nak ikut Nabi semayang? Maka Nabi sebut dalam hadis yang lain sebagai panduan kepada kita, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka
yang diajar kepada kita oleh para alim ulama adalah apa yang diajar oleh para alim ulama dan sampailah kepada sahabat, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sembahyang ni adalah amalan warisan. Sembahyang ni adalah amalan warisan para rasul. Bagi umat Nabi Muhammad, sembahyang yang disyariatkan adalah apa yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, muslimat yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila sebut saja tentang sembahyang yang kita sebut pada ayat tentang Isra' dan kaitan dengan Isra' tadi, dengan sembahyang tadi, apabila Nabi SAW diberikan solat, maka Nabi mengajar kita tentang solat. Qiyam kita, apa yang Nabi ajar. Qiyam mana berdiri ya? Takbir kita bagaimana yang Nabi ajar. Rokok kita bagaimana Nabi ajar. Takbir ni bukan yang angkat tangan tu sunat, tapi Allahu Akbar. Kemudian rokok kita, i'tidal kita, sujud kita, duduk antara dua sujud kita, sehinggalah habis kita memberi salam. Keseluruhan tersebut para ulama susun atur balik, ada perkara-perkara yang menjadi wajib, yakni rukun untuk kita buat, dan dibahagikan kepadanya 3 rukun fi'li, rukun qalbi, rukun qawli. Kita semayang, kami semayang, tapi adakah kita semayang mengikut apa yang Nabi solat? Kalau betul kita faham, iaitu solat itu difardukan di langit, diberi kepada Nabi SAW tentang solat, difardukan di langit, maka Nabi, apa yang Nabi buat daripada rukun yang pertama sehingga salam, daripada takbir sehingga salam, maka semua itu adalah perkara yang difardukan, wajib kita buat, tidak boleh terlepas satu pun. Persoalannya, kita buat dengan sempurna ke tidak? Lepas tu ada kaitan, kita nak kaitkan dengan as-salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran. Bagaimana sembahyang boleh mencegah daripada fahsyak dan mungkar? Iaitu sembahyang yang mengikut bagaimana sembahyang yang difardukan tadi. Sembahyang yang difardukan tadi adalah sembahyang yang dibuat oleh Nabi SAW, yang sembahyang tersebut adalah perkara yang difardukan, maka sembahyang yang kita buat tadi ini mengikut apa yang Nabi buat adalah sembahyang yang boleh mencegah daripada fahsyak dan mungkar, kejahatan dan kemungkaran. Faham di sebaliknya, iaitu orang yang sembahyang yang tidak sempurna, tidak mengikut keadaan apa yang Nabi ajarkan, keadaan-keadaan perbuatan rukun sembahyang tersebut, maka sembahyang tersebut tidak mampu, tidak boleh untuk mencegah kita daripada kejahatan dan kemungkaran. Faham tak? Sebab tu tak heran orang habis sembahyang keluar daripada masjid boleh mengumpat, betul tak? Habis sembahyang keluar daripada masjid boleh fitnah. Habis sembahyang keluar daripada masjid duk caci maki orang-orang masjid. Depa ni orang masjid ni apa? Kenapa berlaku begini? Sebab sembahyang yang dilaksanakan itu ada perkara yang tidak sempurna, yang sembahyang itu tidak boleh protect dia, tidak boleh pelihara dia daripada kejahatan dan kemungkaran. Tak heranlah sekarang ni berapa ramai orang yang melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala murka. Kalaulah semua laksanakan apa yang difardukan di langit, iaitu solat, kemudian apa yang diajar oleh Nabi berkaitan dengan solat yang difardukan itu buat dengan baik, Nabi ajar kepada sahabat dan turun kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada para alim ulama, sampailah kepada kita, kita buat mengikut apa yang diajar, insya-Allah berlaku apa yang Nabi sebut, as-salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sembahyang mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran. Cuma kita ada satu musuh yang tersembunyi. Kita tahu musuh tu, kita kenal secara tak langsung, walaupun dia tersembunyi, iaitu syaitan. Itu dah tentulah. Itu dah tentu. Muslimin, muslimat yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebut sembahyang itu tiang agama. As-salatu imanuddin, faqad aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang itu tiang agama, barang siapa sembahyang dia mendirikan agama, barang siapa yang meninggalkan sembahyang berarti dia meruntuhkan agama. Ini yang kata
kemuliaan solat bukan sekadar dia amalan fardu yang diberi di langit, difardukan di langit, tetapi dia juga amalan yang menunjukkan seseorang tu beriman ataupun kafir. Dan sembahyang juga boleh mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran. Dan sembahyang juga adalah menunjukkan seseorang itu seorang yang mendirikan agama. Berarti orang yang cincai, dia sembahyang, tapi sembahyang yang melepas batuk di tangga kan. Ibarat kata kalau tiang tu tiang reput dah, tiang reput dah. Ada tiang rumah mereka ada. Mana ni tiang reput dah. Anak-anak dah makan dah. Itu ibarat semayang yang semayang juga melepas batuk di tangga. Habis semayang yang betul-betul menjadi kata nisbah kepada tiang agama, sembahyang yang mengikut apa yang Nabi ajarkan. Daripada takbirnya dan salamnya mengikut apa yang sallu kama raaitumuni usolli. Sembahyanglah kamu bagaimana kamu melihat aku sembahyang. Kena buat gitu. Mana macam mana kami nak tahu? Oh, tu yang setengah tempat dia buat kursus solat, tahsin solat, kursus solat sunnah Nabi, macam-macam istilah. Semua itu istilahnya berbeza, maudhu'nya berbeza, tajuknya berbeza, tapi nak mengajar kepada kita bagaimana sunnah di dalam solat tersebut. Bagaimana solat yang Nabi SAW buat, supaya sembahyang tersebut menjadikan kita ni hamba Allah Ta'ala yang mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang, maka dia meruntuhkan agama. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup kita pada malam ini, kesimpulan ataupun conclusion daripada pertemuan kita pada malam ini, jaga sembahyang. Tu dia, jaga sembahyang. Ringkas aja dia punya ni. Jaga sembahyang. Tapi kalau kita awal-awal kita sebut tuan-tuan jaga sembahyang, kami sembahyang, tu je tak. Tapi bila kita faham kata sembahyang tu benda yang difardukan, sembahyang tu mencegah daripada fahsyat dan mungkar, sembahyang tu adalah menunjukkan membezakan seorang tu kafir dan muslim, sembahyang tu bagian-bagian dan berapa banyak lagi dalil yang kita tak dapat sebutkan pada malam ini, maka kesimpulannya jaga sembahyang. Orang yang jaga sembahyang, pelihara sembahyang, Allah Ta'ala jaga dia. Kalau dia dalam keadaan kaya, kaya yang Allah Ta'ala jaga dia. Kalau dia dalam keadaan seorang pekerja, pekerja yang Allah Ta'ala jaga dia. Kalau dia ditimpa musibah, musibah yang Allah Ta'ala jaga dia. Maksudnya apa? Hati dengan Allah Ta'ala tidak pernah lekang, iaitu dengan ikatan dia solat. Muslimin yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, iaitu perintah Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Ta'ala sebut yang mafhumnya, perintahkan keluargamu serta umatmu mengerjakan solat, dan hendaklah engkau bersabar menunaikannya, iaitu menunaikan solat. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa, yakni takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Dengan jalan apa? Itu jalan takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu pula mesti perjalanan dia melalui paling asas yang paling utama, iaitu menjaga solat. Jaga solat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita pada malam ini. Maka kalau kita nak ambil pula Allahumma shalli ala Muhammad, falsafah solat, maka panjang perbicaraan kita nanti. Falsafah solat ni banyak. Bagaimana kita berdiri, apa falsafah di sebalik kita berdiri menghadap ke kiblat, apa falsafah yang kita mengangkat takbir, tapak tangan menghadap ke arah kiblat ketika kita rokok, dan hati kita bagaimana. Mungkin kita tidak berkesempatan untuk kaitkan pada malam ini berkaitan dengan falsafah solat di dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapat kongsi pada malam ini, iaitu kaitan solat dengan peristiwa Isra Mi'raj, dia adalah perkara yang difardukan, yang sembahyang tersebut adalah menjadi tiang agama bagi seseorang. Maka pertahankan sungguh-sungguh dan amalkan sembahyang mengikut apa yang disunahkan oleh Nabi SAW, dan jangan sesekali kita mengabaikan solat, kerana mereka yang mengabaikan solat, mereka termasuk kepada orang yang berdosa besar. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi SAW dengan berkat kita mengambil pengajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, amalan-amalan yang Nabi SAW
berikan, tinggalkan kepada kita dan ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat amalkan sehingga ke akhir hayat kita dan mati kita dalam keadaan beriman, bertakwa, beramal apa yang diperintahkan oleh syarak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Insya-Allah kita ada soalan. Insya-Allah silakan. Sekadar yang termampu saya jawab, saya cuba jawab insya-Allah. Waalaikumsalam cikgu. Tapi yang itu kalau mula-mula kita balik tu memang majoriti kita tinggal lah. Sama ada kita sengaja atau masa muda hati tak kuat. Jadi kita meninggalkan supaya kita bawa dosa ni bertemu dengan Allah. Ya. Jadi bagaimana cara kita nak menyelesaikan hutang kita. Baik. Yang kedua, kita solat memang tak khusyuk lah. Majoriti imam Imam Syafi'i ke Imam Abu Hurairah, dia dapat khusyuk dalam selawat umur 40 tahun. Baik. Dia seorang ulama yang besar. Tapi macam kita ni memang tak akan khusyuk rasanya sampai nanti pun. Baik. Jadi adakah khusyuk kita berbeza yang kita sembahyang seorang tak khusyuk dengan sembahyang berjemaah ramai kita tak khusyuk. Adakah takut orang yang khusyuk? Baik. Dua intipati soalan ni. Yang pertama iaitu bagaimana nak qada solat yang lalu, dan yang kedua bagaimana keadaan seorang yang sembahyang tak khusyuk, adakah kalau tidak khusyuk seorang sembahyang dia bagaimana, dan adakah keadaan tidak khusyuk dengan cara berjemaah. Okey. Wallahu alam. Yang pertama kaitan dengan qada. Apabila seseorang seperti mana cikgu sebut tadi, apabila seorang yang sudah baligh cukup umur, maka diwajibkan dia solat. Sebab tu dalam Islam sebenarnya ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Taala, tambah-tambah pada anak-anak yang sahabat-sahabat yang ada anak-anak kecil, kita ambil balik panduan kaedah yang diajar oleh Islam, iaitu anak ni 7 tahun diajar dia tentang semayang, kan. Kemudian sehingga dia 10 tahun kan. Kalau 10 tahun tu tak semayang juga, barulah kita boleh piak dia tak. Piak pun bukan hayun kau-kaunya, jangan, bukan. Rotan syarat je. Rotan syarat je menunjukkan kita ni tegas dalam bab semayang. Disuruh ajar daripada kecil. Bila disuruh ajar daripada kecil tentang semayang, jawab soalan ni juga ada kaitan dengan khusyuk nanti. Bila diajar anak kecil tentang semayang, semayang ni bukan semata-mata takbir Allahu Akbar, Fatihah, kemudian rokok, i'tidal. Bukan itu sahaja yang dikatakan ajar anak kamu semayang. Bukan itu saja. Kan? Apa-apa yang menyempurnakan sembahyang, dia juga termasuk di dalam perkara sembahyang. Apa-apa yang menyempurnakan sembahyang, dia juga termasuk daripada perkara sembahyang. Maka bila disebut, kalau disebut dalam keadaan itlaqul juz wa iradatul kull, disebut satu juzuk tapi dikehendakinya keseluruhan. Apa maksud keseluruhan? Ajar anak kamu sembahyang. Ajar sembahyang tu apa yang menyempurnakan sembahyang? Wuduk kena ajar. Tu yang tak apa nak khusyuk tu, nanti dia pergi kat situ pula. Wuduk. Apa lagi? Air. Bahagian air, jenis air. Oh, sini tak boleh sebut air, nanti dia pemarah. Air. Jenis air, bahagian air kena ajar. Khabar kanak, ni jenis air. Air apa? Sirap, kopi, bukan. Jenuh ngajar dia. Benar-benar kamu nak belakang parang tak? Tidak, jenis air macam mana, bahagian air berapa, kena ajar dia. Supaya dia tahu mana mustakmal, mana mutanajis, mana musyammas, mana mutlak. Kemudian air mutlak lah berapa pecahan jenis-jenis air tu, pada air hujan, air pelbagainya. Supaya dia boleh sah semayam dengan bab air. Tu baru bab air. Bab taharah, dia panggil bab taharah. Cik-cik, kakak-kakak, ibu-ibu, kena ajar bab taharah. Berapa ramai yang semayang tetapi bajunya dibasuh, digaul dengan baju yang ada najis, lalu tak dibasuh dengan air mutlak, lalu dicampur semua baju tu dengan air yang ada najis, maka jadi baju mutanajis. Lalu diguna untuk semayang. Macam mana nak khusyuk? Dia sekali dia tu. Dua dalam satu. Kena ajar pada anak, tak boleh.
Ajar pula pada isteri-isteri. Basuh baju, bilas dulu. Semua baju tu bilas dulu, baru boleh campur. Kaedah dia. Kaedah mudah. Supaya baju tu semua dah hilang najis. Kena ajar tentang najis. Kena ajar rukun wuduk. Kena ajar pada anak pula rukun solat, qauli, fi'li, qalbi. Selama tempoh 7 sampai 10 tahun kena ajar, kena ajar, kena ajar, kena ajar. Siapa kena ajar? Bapak kena ajar. Kaedah dia dalam kitab sebut bapak kena ajar. Bapak pun tak berajar. Bukan bapak sinilah, bapak tempat lain lah. Bapak kena belajar dan ajar anak. Kaedah kedua. Bapak pun tak ada masa Ustaz. Dia mudah tumpah Ustaz. Kerah dah. Belakang parang. Bukan belakang parang. Kalau saya selama kuliah malam di Kampung Banjur, bukan belakang parang, belakang kapok lah. Belakang kapok. Asah tak mau-mau dah. Sampai batu asah pecah. Tak boleh tajam dah. Kami di rupa belakang kapok dah Ustaz. Tak boleh dah. Kalau dah tak boleh nak belajar, cari guru untuk mengajar. Kena. Tapi itulah berapa orang ni dia akan kait semua ni. Berapa ramai kalangan kita yang hantar anak sekolah kafar. Petang-petang ada kulu kelio budak-budak kata bila ngajar kafar ambil periksa darjah apa? UPKK ke? UPKK ke? UPKK ke? Tak ada. Mak ustazah pergi ke rumah tanya, anak saya tak ada. Semua nak bertanggungjawab sebab dia kaitan dengan fardu ain. Benda kecil tapi ada kaitan dengan solat tadi. Itu kalau kita nak pecahkan banyak tu tak. Mana kesimpulannya apa yang berkaitan dengan solat maka kena ajar. Okey. Jawapan pun dah apa ceramah dah tak. Baik tanya dia pada awal tadi ya. Maka macam mana kata kita ni semayang kita ni? Bila kata dah cukup umur, ringkasnya pada kecil 10 tahun dah cukup umur, maka waktu itu tak ada alasan dah kami tak reti semayang. Dulu Ustaz kami balik ni macam cerita soalan cikgu tadi ya. Kami ni tak pernah reti sangatlah apa itu ni, tak ada alasan lah. Sebab daripada kecil kita dah belajar. 7 tahun tu dah start kenal semayang. Dah kenal masjid dah. Dah kenal masjid. Sekarang ni 7 tahun kena perambat dah tak? Awak pun curi-curi bawa juga anak darjah 2 tu. Datang lambat, balik awal. Sekarang pakcik-pakcik atuk-atuk marah dah. Kena ajar. Barulah waktu itu kalau dia tak semayang, dia tahu dan tidak jadi berat padanya untuk dia qada. Okey, kesimpulan dia. Nak qada macam mana? Habis tadi dah secara ringkas. Nak qada macam mana? Iaitu dia kena anggarkan berapa masa jarak ataupun tempoh yang dia tinggal semayang tu. Berapa? Rasa-rasa macam daripada umur 17 sampai ke 20 tu kira maka anggarkan berapa? Qadalah. Qadalah. Zuhur, qada zuhur, asar dan bagian-bagian dah. Sampailah habis. Maka dia buat satu kalender ataupun satu jadual untuk ditandakan berapa banyak anggaran yang dia qada. Okey. Bagaimana nak khusyuk? Khusyuk ni ada dua. Satu khusyuk pada hati, khusyuk fil qalbi, satu lagi khusyuk fil jawarih, khusyuk pada anggota tubuh badan. Kita ni nak dapat khusyuk macam mana Rasulullah tak dapatlah. Memang tak dapat, memang tak akan dapat lah. Khusyuk macam mana khusyuknya sahabat Sayyidina Umar kalau dia semayang Allahu Akbar, burung bertinggi atas bahu. Burung bertinggi atas bahu. Burung tak sedar kata dia tinggi tu orang sampai dia rokok, barulah burung terbang. Pasal apa? Disangkanya yang semayang itu, yang ditinggi itu boleh jadi kayu, tak bergoyang. Kita bukan tekat burung, lalat je udah lalu depan muka kita. Aku tak mandi lagi ke ni? Macam mana nak khusyuk? Baru lalak. Lalak ni nanti orang kata aku tak semayang pula. Lalak punya pasal dia tuduh orang lain, tuduh dia pula. Itu kita. Macam mana nak khusyuk? Batu khusyuk ni secara umum kita ambil khusyuk. Nak khusyuk macam aimatul ulama al-milin tak dapat dah. Macam mana para ulama dulu khusyuk, tak boleh lah. Nak khusyuk macam mana orang-orang awliyaullah, payah dah apa kita ni. Nama je ustaz tak, tapi semayang pun haru biru ke. Kita ambil dua kaedah umum, iaitu khusyuk fil qalbi, khusyuk pada hati, khusyuk fil jawarih, iaitu khusyuk pada anggota tubuh badan. Itu pun dah dinamakan khusyuk. Macam mana? Contoh, Allahu Akbar, tetap dia dengan pergerakan perbuatan solat tadi. Jangan bergerak-gerak dah, tetap dia.
mata pandang pada tempat sujud, kemudian perbuatan dia dalam keadaan perbuatan yang tetap, tidak bergoyang-goyang. Jangan bergoyang, ada setengah orang suka goyang begini, batal semayang, batal. Dia macam pokok kelapa ditiup angin, batal semayang. Jaga-jaga. Ataupun dia yang kedua pada hati. Nah, pada hati. Hati ni tetap tumpu pada bacaan. Itu pun dikira khusyuk dah. Tak faham bacaan pun, tak apalah. Dia tumpu pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu pun dinamakan sebagai orang yang khusyuk. Kalau tak khusyuk langsung macam mana? Sah tak semayang? Semayangnya sah sekiranya rukun-rukun yang diwajibkan itu dilaksanakan dengan sempurna. Tapi pahala wallahu a'lam. Jadi adakah khusyuk kita semayang seorang dengan semayang berjemaah tadi bagaimana? Orang yang semayang berjemaah, untung dia semayang berjemaah kerana pahala ni dapat overall sekali. Tapi kalau semayang seorang, pahala dia mengikut keadaan semayang dia. Itu rugi semayang seorang. Rugi semayang seorang ni. Kalau semayang jemaah dia tak khusyuk, pahala dia masih lagi dapat secara umum, secara overall ni. Betul ke overall ke kan? Pukal lah, pukal lah. Tapi kalau semayang seorang tak ada khusyuk, semayang sah, pahala tak ada. Sebab pahala solat mengikut kadar khusyuk tu sendiri. Jadi kesimpulannya apa dia? Jaga perbuatan solat, jaga hati supaya tumpu dengan bacaan dan perbuatan solat, insya-Allah termasuk kepada orang yang khusyuk. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat kita pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita dan Allah Ta'ala juga masukkan ke dalam hati kita rasa ingin melakukan kebaikan demi kebaikan. Seperti mana kata Sayyidina Umar, celakalah seseorang itu kalau pada hari ini lebih teruk daripada semalam. Rugilah seseorang itu kalau pada hari ini sama seperti semalam. Beruntunglah seseorang itu kalau pada hari ini lebih baik daripada semalam. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا في الدنيا والآخرة اللهم ارفعنا بما علمتنا اللهم أكرمنا بما علمتنا اللهم سلمنا والمسلمين باعدنا من عذاب قريبنا إلى الرحمن جنبنا من الشيطان والمعصية اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل ودنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته